Best sangat ke cerita ni sampai Indonesia boleh nak angkat cerita ni nak pergi bertanding dekat Academy Award? Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai kepada korang semua. Welcome to the Pawagam channel. Review bukan sekadar review. Hari tu aku ada dapat satu movie recommendation yang mana movie ni ada dekat dalam Netflix bertajuk Missing Home, ataupun tajuk asal dia adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Sebenarnya aku masih lagi tak boleh brain kenapa daripada Ngeri-Ngeri Sedap ni jadi Missing Home. Korang tahu tak? Kalau korang tahu, cuba korang komen dekat bawah. Okay, so yang itu aku masih lagi tak dapat jawapan sampai sekarang. So yang itu aku abaikan dulu. Aku just nak beritahu cerita ni di bawah arahan daripada Benny Dion Raja Gugu. So cerita ni telah ditayangkan dekat Pawagam sekitar Indonesia pada tahun ni, which is 2022, bulan Jun hari tu. Filem ni telah menerima sambutan yang sangat meluas sehingga kan cerita ni telah memecahkan rekod cerita asli paling laris dekat Indonesia. A few facts tentang cerita ni. Pertama, filem ni telah tercalon ataupun tersenarai dalam Festival Filem Bandung tahun 2022. Dan yang aku rasa lagi menarik, cerita ni telah diangkat dan bakal mewakili Indonesia dalam Academy Awards yang ke-95 yang akan berlangsung pada tahun depan. Cukup dua fakta tadi tu. Cuma persoalannya sekarang ni, cerita ni best sangat ke sampai Indonesia boleh angkat cerita ni untuk mewakili Indonesia dalam Academy Awards yang ke-95? Besar weh award ni. Ini review aku. Basically cerita ni mengisahkan tentang seorang mak dan seorang ayah yang berusaha untuk suruh 3 orang anak dia balik ke kampung setelah sekian lama. Memang dah bertahun tak balik ke kampung, sebab diorang ni keluar kampung adalah disebabkan oleh ada yang nak kejar cita-cita, ada juga yang nak mengejar cinta masing-masing. So pelbagai usaha dah mak ayah dia ni buat untuk suruh anak-anak dia ni balik, tak balik-balik juga. Sampailah end up mak ayah dia ni terpaksa declare yang diorang ni nak bercerai disebabkan oleh masalah keluarga. Tapi adakah anak-anak dia ni balik ke kampung? Itu korang kena tengok sendiri. Dengan sinopsis aku tadi macam cerita ni serius je kan? Tapi sebenarnya tak. Cerita ni adalah cerita drama komedi. So maksudnya cerita ni adalah satu filem lawak. Tapi lawak dia ni aku suka. Sebab lawak dia ni bukan jenis nak bagi korang terbahak-bahak punya ketawa tau. Sebab dia jenis yang lawak-lawak matang. So dia punya lawak ni penuh dengan isi. Dan diorang punya lawak ni tak ada satu pun jenis lawak-lawak bodoh. So aku suka lah, sebabnya dalam lawak diorang ada bagi pengajaran, which is yang korang kena ambil lah pengajaran dia ni. In term of storyline, pada aku cerita Ngeri-Ngeri Sedap ni, dia punya storyline tu sangat simple dan mudah faham. Sebab dia tak ada storyline yang lari tau. Maksudnya dia tak ada storyline A cerita pasal Ali dengan Abu main bola, tiba-tiba storyline B Tipah dengan Johnny bercinta. Tak ada. Dia memang daripada A, B, C, D, dia memang relate semua. So which is bila korang tengok, korang akan mudah faham. Even though cerita ni menggunakan lorat yang aku tak faham sebenarnya apa yang dia cakap. Aku tak tahu lorat mana yang digunakan. Aku still boleh faham dengan cerita ni lah. Itu pun dengan bantuan subtitle. Oh yes, cakap pasal subtitle, ada benda yang aku nak bagi tahu. Yang cerita ni sebenarnya ada subtitle bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia sahaja. Dia tak ada subtitle bahasa Malaysia. Aku rasa kenapa ada subtitle Indonesia ni sebab lorat tadilah. Sebab maybe kat sana ada banyak suku kaum. So mungkin dia punya subtitle tu menggunakan general bahasa Indonesia. I mean like bahasa Indonesia yang umum. Tapi untuk logat apa yang dia cakap tu aku langsung tak faham. Plot cerita ni pula aku rasa dia tak berat. Tapi dia ada unik dalam plot cerita ni, which is yang aku rasa dia di luar daripada kebiasaan filem-filem kat Malaysia. Sebab kalau cakap cerita kat Malaysia ni, habis-habis pun gangster, cinta pun A bercinta dengan B, tiba-tiba jumpa C, itu biasalah. Ataupun cerita hantu, plot dia sama je sebenarnya, sampai kita dah boleh agak dah jalan cerita dengan plot satu-satu filem tu. Tapi untuk cerita ni, aku rasa dia punya plot tu unik. Sebab aku macam dah boleh nak agak dah dia punya ni akan buat macam ni, tapi apa yang dia buat tu tak sama macam apa yang aku agak. So which is aku rasa benda tu satu keunikan lah pada aku. Next, aku nak cakap pasal pace movie ni. So untuk pace movie ni, pada aku dia ngam dengan genre ni, cerita ni. Dia drama komedi kan. So dia tak terlalu laju, which is bila kau tengok cerita ni, kau tak terasa terkejar-kejar. Daripada storyline A nak sampai ke storyline B, kau sampailah penghujung tu kau tak rasa terkejar-kejar tau. Diorang ni kau tak nampak lah yang diorang ni macam ada nak terkejar something apa, tak ada. And even nak cakap dia slow sangat pun tak juga. Sebab masa pengenalan karakter, dia tak terlalu slow. Which is aku rasa in term of pace movie, bagi aku dia slow and steady. In term of karakter, aku rasa aku tak ada masalah dengan karakter-karakter yang ada ataupun watak-watak yang ada dalam cerita ni lah. Macam jenis bapak dia ni ada perwatakan yang tegas dan juga ego.
mak dia ni pula seorang dia bawa watak yang jenis ikut je apa bapak ni cakap. And cuma anak-anak dia ni, dia ada 4 orang anak. Tadi aku cakap 3 orang anak. 3 orang anak ni yang keluar kampung, seorang lagi duduk kat kampung tu lah. 4 orang anak ni setiap seorang ada bawa watak masing-masing, karakter masing-masing. Yang aku rasa benda tu kau nampak lah diorang ni punya karakter tak kaku, which is kau nampak diorang ni berjaya bawa watak diorang masing-masing dengan baik lah. Cuma satu je aku tak puas. Aku rasa bila aku tengok cerita ni aku tak puas disebabkan oleh logat yang dia gunakan ni. Aku jadi tak faham apa yang diorang cakap. Itu bukanlah satu disadvantage, sebab aku pun tengok cerita ni bukanlah aku tengok cerita Melayu ke ataupun aku tengok cerita Hollywood yang aku akan faham apa yang dia cakap kan. So bagi aku, cuma kalau aku faham apa yang dia orang cakap, aku rasa benda tu akan jadi kepuasan lah pada aku. Walaupun aku tak faham apa dia orang cakap, tapi message dalam cerita ni aku rasa cukup sampai. Sebab sampailah part ending cerita ni, aku rasa aku boleh nangis lah. Korang nampak tak dia punya feel tu? Dia bukanlah aku nak cakap yang aku ni hati tisu. Aku boleh fikir what if aku dekat dalam situation tu. So that's why aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Korang kena tengok sendiri cerita ni. Tapi kalau korang tengok cerita ni, korang tak nangis part ending tu, hati korang keras, Roy. So itu je pendapat aku tentang cerita ni. Aku tak boleh nak sentuh part-part technical macam sound effect, visual effect, CGI. Benda-benda ni aku tak boleh nak sentuh sebab aku tengok cerita ni dekat TV. Aku punya TV pun bukanlah TV-TV yang gempak jenis yang ada sound system, subwoofer apa sebagainya tu. So TV aku pun TV biasa je. So aku tak boleh nak sentuh part-part technical tu. Cuma aku boleh cakap yang aku suka sinematografi dia. Walaupun dengan TV aku yang biasa-biasa ni, aku still boleh enjoy dan aku rasa dia punya shot tu sangat cantik. Dia punya camera angle tune. So aku rasa bagi sesiapa yang dapat tengok cerita ni dekat wayang memang sangat beruntung lah, sebab kau akan nampak yang dia punya scenery yang sangat cantik. Now berbalik kepada soalan aku yang asal-asal tadi lah, best sangat ke cerita ni sampai Indonesia boleh nak angkat cerita ni nak pergi bertanding dekat Academy Award? So pada aku cerita ni sebenarnya power in term of message yang dia nak sampaikan. Even cerita ni cerita lawak, tapi dia punya message yang dia nak sampai tu sangat, aku rasa sangat penting lah. So kalau korang tengok ni, korang kena hadam dan ambil message yang dia orang nak sampaikan dalam filem ni. Even though cerita ni cerita Indonesia, tapi korang boleh apply dekat kita punya budaya dekat Malaysia ni sebenarnya. Bagus sebenarnya, aku suka. Aku boleh cakap yang sebenarnya cerita Ngeri-Ngeri Sedap ni adalah the best Nusantara filem yang aku pernah tengok dekat Netflix so far. Sebenarnya aku bukanlah nak angkat Indonesia ni tinggi sangat, tapi itulah fakta yang producer dengan pengarah filem dekat Malaysia ni kena ambil. Sebab kita kalau nak sama level dengan Hollywood, memang jauh beza, memang macam langit dengan bumi. Tapi aku rasa kalau filem Malaysia dengan filem Indonesia dapat sama level pun dah cukup bagus dah. Itu je aku punya review setakat hari ni. Kalau korang belum tengok lagi cerita ni, korang boleh try layan cerita ni dekat Netflix. If korang dah tengok cerita ni, cuba korang komen pendapat korang. Jangan lupa like, subscribe dan tekan bell notification. See you on next review. Assalamualaikum.